menjalankan tugasku sebagai penjawat awam di daerah Great. Daerah ini merupakan daerah yang paling besar dalam negeri Perak. Namun penduduknya lebih sedikit berbanding dengan daerah-daerah lain. Dalam tempoh setahun, aku sudah membiasakan diri dengan daerah baru ini dan tugasan baru sebagai penjawat awam. Pada satu petang, aku menerima panggilan daripada sahabat aku, Din, yang merupakan rakan sekelas aku semasa belajar di PUO dulu dan juga merupakan rakan sekerja aku semasa di GBC. Din memberitahu aku, hang tak nakkah berkawan dengan seorang budak perempuan? Budak ni sedang belajar di Maktab Perguruan Kinta Ipoh. Dalam logat utara, Din memulakan bicara bersembang dengan aku. Kata Din, Liza namanya. Nah, ini nombor telefonnya. Kalau hang nak hubungi dia, maklumkan Din yang bagi nombor ni kat hang. Aku pun apa lagi, terus mencatat nama dan nombor telefonnya. Din kawan aku ni berasal dari Tanjung Piandang yang merupakan rakan karib aku daripada kami belajar di PUO dulu lagi. Lama kami berkawan. Sememangnya diri aku ni nak mencari teman wanita yang sesuai dengan fitrah aku sebagai seorang lelaki. Bahkan dalam munajat aku pada setiap malam juga, aku pohon pada limpah perkenan Allah Subhanahu Wa Taala agar sesiapa jugalah wanita pertama yang sudi menerima hati aku dan jiwa aku dengan sepenuh hatinya, akan aku tumpahkan segala kasih sayang dan cinta aku padanya. Syukur, Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan doa aku kali ini dan mempertemukan aku dengan Liza. Mulai saat itu, kami sering berhubung melalui telefon dan berutus surat. Kami berjumpa buat kali pertama di Kuala Kangsar dan dalam perjumpaan itu, aku menghadiahkan Liza sebentuk cincin, tanda ikatan kasihku padanya. Aku mengambil tindakan drastik terus membawa Liza berjumpa kedua ibu bapa aku di Kampung Lempoh Hilir Manong. Tercengang kali ini kedua ibu bapa aku menerima kehadiran kami berdua tanpa disangka, tanpa diduga. Mulai saat itu, kami tidak menyembunyikan perasaan cinta dan kasih sayang antara satu sama lain. Kini hati aku yang selama ini kosong telah pun terisi dan terasa bahagianya aku dengan kehadiran Liza. Dan sejak itu, aku sering berkunjung ke Taman Cempaka bertemu buah hati aku Liza yang ketika itu masih menuntut di Maktab Perguruan Kinta Ipoh. Bagaikan purnama, saujana bintang-bintang berseri menarik hati. Oh Liza, Lizawati, betapa bahagianya jika kau di sampingku, kan ku bina istana bahagia bersamamu. Oh Liza, Lizawati, engkaulah idaman hati.
bagaikan purnama, sarjana bintang-bintang berseri menarik hati. Oh Liza, Lizawati. Oh Liza, Lizawati. Oh Liza, Lizawati, engkaulah idaman hati. Oh Liza, Lizawati. Oh Liza, Lizawati. Oh Liza, Lizawati, engkaulah idaman hati. Oh Liza, Lizawati. Oh Liza, Lizawati. Oh Liza, Lizawati, engkaulah. Selepas setahun kami mengenal hati budi masing-masing, kami melangkah setapak lagi dalam hubungan ini dan aku mengambil keputusan untuk melamar buah hati aku, Liza. Dan kami pun mengikat tali pertunangan. Dan pada ketika itu, Liza sedang menjalani latihan praktikal di sebuah sekolah rendah di Sungai Tinggi, Terong. Tempoh pertunangan yang telah kedua-dua keluarga kami persetujui adalah selama setahun. Tempoh ini bak kata orang darah tengah manis. Semuanya manis-manis belaka. Genap setahun seperti yang telah dijanjikan, maka tibalah hari yang dinanti-nantikan oleh setiap pasangan teruna dan dara. Aku dan Liza melangsungkan perkahwinan kami dengan penuh meriah secara sederhana, dihadiri oleh semua sanak saudara dan kaum kerabat dari kedua-dua belah keluarga. Perkahwinan itu telah mengikat kami berdua secara rasmi sebagai suami isteri yang sah. Dalam hati aku terasa sangat bahagia dengan kehadiran Liza sebagai suri hati aku, seperti mana yang aku dambakan selama ini. Liza bukan sahaja cantik orangnya, putih dan seorang yang mempunyai pakej yang lengkap sebagai seorang isteri yang menyejukkan jiwa. Aku sungguh berasa bertuah menerima anugerah yang tidak ternilai daripada Allah SWT dalam hidup aku. Ada sepupu aku Anis bertanya ibunya, Nyah Syam, panggilan mesranya pada aku, kahwin dengan orang Bosnia ke mak? Soalan itu sebenarnya merujuk kepada isteri akulah, Liza, kerana Liza putih melepak orangnya. Terasa bangga juga dalam diri aku mendengar ucapan itu. Liza meminta aku memanggilnya Iza dan dia memanggil aku dengan panggilan Abang selepas kami berkahwin. Kehidupan rumah tangga kami jalani dengan penuh kebahagiaan. Rumah tangga kami bertambah seri lagi dengan kehadiran anak kami yang sulung, Amir, yang kami panggil dengan panggilan Along. Kemudian diikuti anak kami yang kedua, Aiman, ketiga, Hawa, keempat, Aisyah, kelima, Balkis dan yang bongsu. Yang keenam, Sakinah. Bayangkan dengan kehadiran 6 orang anak, betapa besar dan meriahnya keluarga kami ini. Semasa anak aku baru 3 orang, aku mengambil keputusan untuk menyambung pengajianku ke peringkat ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan awam di USM, Tronoh, secara pengajian jarak jauh ataupun PJJ pada tahun 1998. Aku berulang dari Greek setiap 2 minggu sekali ke USM Tronoh untuk menghadiri kuliah hujung minggu. 2 tahun berikutnya, kuliah aku berpindah ke USM Transkrian Nibung Tebal.
Dan disebabkan USM Terengganu telah dibeli oleh Petronas untuk didirikan UTP. Kesabaran aku mengikuti pengajian jarak jauh ini pada tahun 2004, aku telah pun berjaya memperolehi ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan awam dengan kepujian. Selepas 3 tahun kemudiannya, aku telah dinaikkan pangkat lagi sebagai jurutera awam di salah sebuah jabatan kerajaan. Ini semua adalah berkat doa. Berkat doa kedua ibu bapa aku, ditambah lagi doa isteri dan anak-anak aku. Ramai yang mendoakan aku. Rezeki aku telah makin bertambah dengan kehadiran isteri dan anak-anak yang tersayang.
Aku telah ditugaskan di Taiping di UPPJ Zon Utara. Pada masa itu juga, isteri aku Iza sedang menyambung pengajian di UPSI Tanjung Malim ke peringkat ijazah sarjana muda dalam bidang bimbingan dan kaunseling. Biasalah, dalam kehidupan rumah tangga ni, kami juga tak terlepas daripada menempuh ombak dan badai. Ada pasang dan ada surutnya. Ada pahit dan manisnya. Kami telah diuji oleh Allah SWT bila mana anak kami yang bongsu, Sakinah, mengidap penyakit jantung berlubang. Bayangkan ketika itu aku di Taiping dan Iza bersama anak-anak di Tanjung Malim. Sakinah dilahirkan semasa Iza sedang mengikuti pengajian di UPSI. Kami menganggap ini merupakan ujian Allah SWT terhadap kami. Kami redha dengan ketentuannya. Sakinah dirujuk ke IJN. Setahun selepas itu, Sakinah menjalani pembedahan jantung di IJN. Apabila diri aku menghadapi sebarang musibah dan memohon sebarang hajat, aku sering mengamalkan solat hajat. Di sujud akhir, aku memanjat doa dan hajat aku kepada Allah SWT, kepada Maha Pencipta, kepada Khalik. Aku juga akan memohon doa restu kedua ibu bapaku sebarang hajat yang aku inginkan, dan aku juga akan berusaha sedaya upaya untuk memenuhi impian aku. Inilah amalan yang sering aku amalkan sehingga hari ini. Cuma sekarang, kedua-dua ibu bapa aku telah pun pergi meninggalkan aku. Alhamdulillah, pembedahan tersebut berjaya akhirnya. Aku dan Iza memanjatkan syukur kepada Allah SWT atas kejayaan pembedahan itu. Selepas susulan sekali di IJN, Sakinah makin membesar seperti kanak-kanak yang lain. Riang kehidupannya. Sepanjang aku berkhidmat dengan kerajaan ini, aku banyak kali bertukar tempat kerja. Di antaranya bertugas di Greek, Taiping, Kuala Lumpur, Pulau Pinang, dan kini aku bertugas di negeri kelahiran aku, di Ipoh, Perak. Aku juga telah dinaikkan lagi pangkat sebagai pegawai kanan kerajaan. Semua ini adalah anugerah Allah yang tidak terhitung nikmatnya untuk aku terus mensyukuri. Anugerah keluarga yang bahagia dengan isteri dan anak-anak aku yang tidak ternilai harganya. Hampir semua anak-anak kami menjejak kaki ke Menara Gading. InsyaAllah, harapnya mereka juga akan mengikuti jejak langkah ayah dan uminya. Kini sudah 25 tahun usia perkahwinan kami. Hanya doa yang aku pohonkan agar perkahwinan kami ini kekal bahagia hingga ke jannah. Kami benar-benar yakin Allah lah yang mengatur dan menentukan segalanya. Perjalanan kehidupan kami, jodoh, ajal dan maut, semuanya di bawah ketentuan Allah SWT. Sejak dulu, kini dan selama-lamanya. Ketahuilah olehmu, wahai Iza, isteriku tersayang, di kau aku letakkan di satu daerah yang teristimewa dalam hatiku. Semoga Allah SWT memberkati, merahmati dan meredai kehidupan kami berdua, dunia dan akhirat.